اوكي. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن موضوع علم اللغة، مفهومه، نشأته وفروعه ومجاله. Sekejap saya tengok balik. Okey. Biologi ثم تحدثنا عن بعض العلماء في علم اللغة العام، ثم رأينا في الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة، ثم وأخيرا في فروع علم اللغة العام وفروع علم اللغة التطبيقي. Okay, nampak skrin nampak. طيب. اليوم إن شاء الله سنواصل أيضا في الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة، ولكن اليوم سأشارك معكم كتابا في علم اللغة العام باللغة الماليزية. Saya akan kongsikan satu buku berkenaan dengan linguistik am supaya kita boleh baca berkenaan dengan linguistik am dengan lebih menarik lah, lebih menarik. طيب. Bomba ada. Tak apa ya. Mungkin tengah gelap hujan. Ada satu buku, ini daripada buku PTS. Nampak skrin PTS. المؤلف اسمه عبد الله حسن linguistic am. Abdullah Hasan ni dia suami kepada Prof Ainul yang buat yang mengasaskan PTS Media, Sdn Bhd PTS ni. Okay. Kebetulan saya mungkin ada jual dalam Shopee, tapi saya buka yang e-book. Saya beli e-book. Okay, ni dia. Sebab saya nak tunjukkan berapa persamaan antara linguistik. Hunaka tashabuh baina ilmi al-lugha al-'am fi اللغة العربية واللغة الماليزية ومجالات الدراسة في علم اللغة، وكذلك أشياء كثيرة يعني مثيرة للاهتمام في هذه المادة. Okay. هل رأيتم الكتاب على الشاشة؟ نعم. Okay. Cuba carilah Shopee sebab saya tak boleh nak share file ni. Okay, ini yang tadi linguistik am. Linguistik am ni makna dia ilmu lugha al-'am. Samalah Okay. Hunaka yani linguistik dan perkembangan dia. Okay, linguistik deskriptif dan di sini ada hunaka mawdu' al-lugha, bahasa يعني اللغة من حيث يعني اللغة كالآلة للتواصل. وهناك مبحث في اللغة مع الشimpanzee. Macam mana manusia berkomunikasi dengan seekor chimpanzee. Kemudian bahasa komunikasi buruk. Mungkin di sini ciri-ciri bahasa manusia. Jadi semua ni ada dalam kajian linguistik am. Cuma dalam bahasa Arab tak adalah dia kaji tentang komunikasi dengan bahasa buruk ni. Okay. Kemudian di sini ada fonetik, kedudukan bahasa Melayu. Okay, dalam subjek linguistik am, okay, sebab ini linguistik am dalam bahasa Melayu, dia akan letak bahasa Melayu lah. Tapi linguistik am kita dalam bahasa Arab. So kita selepas kita buat kita belajar secara umum,
berkenaan dengan linguistik am ni kita akan masuk ke dalam bahasa Arab. Keluarga bahasa Arab, asal bahasa Arab, kajian tentang bahasa Arab. Tapi ini tentang bahasa Melayu. Baik. Mana di sini ada tentang jadi terus buat. Okey, kemudian di bawah tu ada tentang fonetik. Nampak fonetik fonetik tu berkenaan dengan fonetik ni berkenaan dengan bunyi fonetik, organ pernafasan, jihaz nutuk. Dia panggil apa? Jihaz at-tanaffus. Jihaz at-tanaffus. Fonetik ni mana aswat, saut, al-mustawa sauti. Organ pernafasan, jihaz at-tanaffus. Kemudian di sini sebutan jihaz an-nutuk. Kemudian yang ni kaedah mengkaji fonetik. Okey. Jadi tajuk ni ada campur dengan fonologi lah, fonologi dan juga makharijul huruf. Okey. Kemudian di sini tentang berkenaan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Ni dalam bahasa Arab apa konsonan dengan vokal? Bilughatil Arabiyyah. Sawamid wa sawaid. Ainam, sawamid was sawaid. Okey. So kena faham kalau sebut benda ni, ini masuk dalam linguistik, kajian linguistik yang kita sedang belajar ni. Cuma kalau baca buku bahasa Arab tak jumpalah macam ni. Jadi saya tunjuk dalam variasi kitab-kitab ataupun rujukan yang lebih luas merentas bahasa. Bunyi vokal, konsonan, termasuk dengan diftong sekali, diftong yang anda panggil apa diftong ni. Huruf vokal panjang, huruf vokal pendek, huruf mad mad. Kemudian diftong itu dipanggil huruf lin. Huruf lin. Dalam English ataupun Melayu digunakan sebagai diftong. Kemudian fonologi, ini fonem, fonologi. Kemudian kita belajar tentang ni lah ini suprasegmental. Cuma ini istilah bahasa Melayu Analisis fonologi segmental, ada dalam bahasa Arab, dalam mungkin istilah bahasa Arab. Nanti kalau kita Google ada. Kemudian di sana vokal dan konsonan, sistem ejaan. Okey. Ni semua ni saut. Kita mungkin guna bahasa Arab ilmu al-aswat, fonologi, ilmu saut al-arabi. Di sini al-morfologi. Morfologi ni saraf. Okey, saraf. Saraf ni maksud apa? Merujuk kalau dalam bahasa Melayu dia merujuk kepada imbuhan kataan di depan, di belakang. So dalam bahasa Arab apa ada saraf dia, nama dia morfologi, morfologi bahasa Melayu. Kemudian di sini ada kata terbitan, sintaksis. Sintaksis tu nahwu يعني dalam في علم اللغة هناك مستويات الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي. اوكي يعني sintaksis ni يعني كلمة sintaksis تكون في مستوى النحوي. Apa itu sintaksis? Cuma syntax lah, syntax in English syntax, dalam bahasa Melayu sintaksis. Unit-unit binaan frasa, klausa Tapi ini dalam konteks bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dia lainlah, ada mubtada, khabar, huruf jar Jadi dia berbeza-beza antara bahasa. Kemudian di sini ada berkenaan dengan ayat, ayat berita, ayat-ayat ayat perintah, ayat seru. Yang ni kalau dalam bahasa Arab dia duduk dalam ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan, yakni jumlah khabariyah, jumlah apa? Khabariyah dengan jumlah apa satu lagi? Insya'iyah. Mana sini ada transformative generative. Jadi nak masuk. Kemudian ada ni transformative generative, semantik. Semantik ni dalali.
ilmu ma'ani lah, ma'ani dan makna dalalah. Okay, makna semantik tradisional, semantik modern. Okay, nampak simple, cuma di sini ada sekali lah. So nampak semantik modern. Semantik modern ni dalam konteks ilmu lughah tatbiqi. So di sini sosiolinguistik. Sosiolinguistik ni ilmu lughah ijtimai. Okay. Ini benda baru dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia tak sentuh benda ni. Dia banyak disentuh dalam bahasa Inggeris. Dia panggil perancangan bahasa. Language planning. Language planning. Kalau siapa yang ambil Masters in TESOL, dia ada satu subjek khas, Language Planning and Policy. Ya, sebab dia kena belajar daripada sejarah berkenaan dengan bagaimana sejarah perkembangan bahasa dari segi polisi. Polisi makna dia mungkin ada penyata apa? Penyata Razak, penyata Rahman, polisi pembelajaran bahasa asing. Semua polisi-polisi tu, okey. Makna dia sebagai pakar bahasa dia kena tahu undang-undang yang berkaitan dengan bahasa, ya. Bahasa Melayu di Malaysia dikawal oleh siapa? Badan yang kawal bahasa tu, iaitu Dewan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. So kalau dalam bahasa Arab, siapa yang mal jihah al-mas'ula an al-hifaz ala jaudah al-lughah al-arabiyyah. Siapa? Quran. Tak ingat, tak tahu Ustaz. Nama dia Majma' al-lughah al-arabiyyah. Boleh Google Majma' al-lughah al-arabiyyah. Majma' ni macam dewan bahasa dia. Okey. Cuma fi hadzal alam kita awak semua kena tahu Majma' al-lughah al-arabiyyah ni ada beberapa mazhab. Satu Majma' al-lughah al-arabiyyah bil Qahirah. Okey. Yang kedua di Jordan panggil Majma' al-lughah al-arabiyyah al-Urduni. Okey. Satu lagi yang ada di Saudi. Okey. So tiga majma' ataupun dewan bahasa Arab yang utama di dunia. So kalau ada perkataan contohnya kalimah television. Okay, so macam mana dia orang masukkan ke dalam bahasa Arab? So akan berlaku perbahasan. Tilfaz, televizion, jamak apa? Televisionat. So benda-benda ni ada dalam dibincangkan oleh pakar-pakar bahasa Arab. Okay, ini neurolinguistik. Dalam bahasa Arab tak ada neuro ni berkaitan dengan saraf. Macam mana saraf? Mungkin kita ada sesi neurolinguistik. Okay, bahasa pertama, bahasa kedua, bidang-bidang lain. Okay, so saya buka sekali imbas berkenaan buku ni. Okay, Abdullah Hasan ni, mana dia kalau kita belajar, kita boleh kecilkan beliau adalah salah seorang huwa bin ulama fi ilmi lughah al-am. One of the scholars in the general linguistic. Tapi in Malay language. Malay language, dan huwa kana muhadiran fi UPSI. Okay. So ni dah. So ni ada linguistik am. Okay. So ni linguistik am. Semua ni saya tunjuk yang e-book je lah. Saya tak dapat nak download. Rasanya dia hak tercipta Ustaz, kena beli. Kena beli. Ni memang saya beli tapi tak boleh nak save. Dah beli tapi tak nak save. Okay. Saya boleh baca seorang je. Saya rasa buku ni hard copy ada jual. Tapi murah Ustaz, e-book dia saya tengok tadi RM11. Boleh lah kalau nak beli. Tapi saya rasa baik beli hard copy. Beli buat nanti terlupa password pada. Okay ni, so beliau Abdullah Hasan dia pakar bahasa. Okay, so dalam buku ni ada linguistik am, fonetik, morfologi, sintaktik, semantik. Kan? Semalam, minggu lepas kita tengok dalam bahasa Arab. So kita nampaklah perbandingan, muqaranah baina ilmi lughah al-am bil lughah al-arabiyyah wal lughah al-malaywiyah. In English lebih kurang sama macam bahasa Melayu ni. Ada perbincangan dia berkenaan dengan semantik,
falsafah, pengajaran bahasa, pedagogi, dia masukkan juga sekali dengan pedagogi, psikolinguistik, sosiolinguistik, pengujian bahasa, perancangan bahasa, isu-isu pengajaran dan pembelajaran bahasa. So kita dalam konteks ni في سياق تعليم اللغة العربية نحن سنناقش أهمية دراسة هذه المادة في ضوء تعليم اللغة العربية. Ya, kita akan bahaskan, bincangkan, hadamkan isu-isu yang berkaitan dengan linguistik am dalam konteks isu-isu pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. So di sini ada linguistik, so mungkin ada kat sini. Sini kan, so ni nampak dah, ada kat sini. Apakah yang dikatakan ilmu linguistik? Di sini ada ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik, kan, Lyons. Okay, so ada يعني العلم الذي يبحث عن اللغة بطريقة علمية. Okay, saintifik ni makna dia ada rumusan, ada formula, ada prinsip. Okay, so di sini ada ni kajian-kajian adalah. Okay, so di sini ada, seterusnya ada linguistik deskriptif. Okay, ni ada berkenaan dengan sejarah-sejarah, permulaan linguistik. So di sini pun ada, tapi lebih detail lah. Okay, linguistik mengkaji sejak. Okay, kemudian di sini ada berkenaan dengan linguistik, sejarah linguistik di Rom. Ni ada bahasa Arab, ada, kita buka ni. Okay, saya besarkan, nampak sumbangan sarjana Arab. So ilmu linguistik am ni, dia kalau kita lihat daripada sebelum ni, dia ada sejarah, bermula daripada sarjana ni, makna dia scholars lah, ulama lughah. Sarjana Yunani, Yunan, kemudian Rom, kemudian Arab. Okay, jadi English belum lagi, Arab mula dulu. Mana tadi? Okay, nampak setelah zaman kesarjanaan Yunani dan Rom berakhir, usaha mengkaji bahasa di Eropah tidak berlaku lagi. Belum berlaku pun, sebab dia hanya muncul pada abad ke-18 dengan 19. Jadi dia dimulakan oleh sarjana Arab, yang mana kita belajar minggu lepas, masih digunakan dalam konteks fiqhul lughah. Fiqhul lughah. Okay, kerana pada masa tersebut Eropah masih mengalami zaman gelap. Belum lagi ada raja-raja, itu pun mereka zaman gelap. Zaman gelap ni makna dia Eropah dikuasai oleh gereja. Gereja menguasai pentadbiran. Jadi raja-raja pun tertakluk kepada gereja. Okay, tradisi kesarjanaan itu diteruskan di wilayah Empire Islam di Baghdad. Okay, sebab tu di Baghdad ada satu maktabah besar dikenali dengan nama apa? Nama library kita apa? Nama library kita. Ke depan tu ada tulis. Darul apa? Darul Aman ke Darul Ihsan? Darul Hikmah. Ayuh, Darul Hikmah. Tu dia ambil daripada Baghdad lah tu. Okay, so jadi sebenarnya tradisi orang Arab dalam bidang pengajian bahasa telah pun bermula. Okay, sejak timbulnya pusat pengajian dan pembelajaran tinggi di Empire Islam di Madinah, Damsyik, Iskandariyah dan Cordova. Cordova yang kita tengok sebelum ni, masa kita datang kelas kan, Cordova tu di mana? Di Andalus, Cordoba. Okay, jadi penulisan Al-Quran yang begitu rapi. Jadi sebenarnya jika kita sentuh berkenaan dengan linguistik ni,
bahasa ni, ya, penulisan Al-Quran itu mempunyai sumbangan, ya. Dan Al-Quran mula-mula diturunkan tidak ditulis, semuanya hufazul Quran. Mula ditulis, mula dikumpulkan dengan teliti, dan dibukukan pada zaman Sayyiduna Uthman ibn Affan. Okay. Dalam satu mushaf yang standard lah. Dalam satu mushaf yang standard dikenali dengan nama mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani. Okay. Jadi nampak penulisan Al-Quran yang begitu rapi, tidak berubah-ubah sebutannya sejak 1400 tahun yang lalu, membuktikan, makna dia penjagaan dari segi lambang dan bunyi yang begitu rapi. Perkembangan Empire Islam mempengaruhi usaha pengajian bahasa Arab. Perkembangan Empire Islam memperkembangkan Islam dan Al-Quran. Jadi bila Islam dan Al-Quran dan bahasa Arab dikembangkan, dia memerlukan kepada satu pengajian berkenaan dengan bahasa, melibatkan bunyi, tata bahasa. Sama lah macam tadi, ada ma'ajim, dia bukan ajar Quran saja, dia datang dengan juga bahasa. Ini salah seorang dia. Salah seorang sarjana bahasa Arab bernama Khalil. Ini Khalil apa? Nama penuh dia apa? Khalil Ahmad Al-Farahidi. Aywa, Ini bukan Khalil Yaakob, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, 718-786. Terkemuka dalam ilmu linguistik. Kan sebelum ni kita ada belajar nama, beberapa nama kan. Ini salah seorang. Beliau adalah seorang ahli leksikografi. Leksikografi ni ilmu apa? Ma'ajim. 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 Beliau lah yang memulakan mu'jam. Mu'jam, nama dia mu'jam. Mu'jam Ain, kan? Mu'jam al-Ain. Mu'jam al-Ain. Beliau letak bunyi. Jadi dia. Tata bahasa Arab disusun dengan lengkap mencakupi bidang-bidang pembentukan kata dan ayat. Sini ada. Jadi dalam buku dia, sebab tu saya, sini ada. Mana di sini ada sumbangan sarjana zaman pertengahan, sarjana India pun ada. Sarjana India pun ada. Sebab apa ni, tamadun India lebih dulu ada sebelum Eropah. Jadi yang selepas tu Britain datang, dia jajah India, kan. Jadi dia membawa keluar segala khazanah, sedangkan India mula dulu. So dekat sini So disebabkan ada so kajian-kajian berkenaan dengan penjajahan kuasa-kuasa Eropah, menjelajah dan menjajah kawasan-kawasan baru, maka ahli dakwah agama Kristian juga berusaha mengembangkan agama Kristian. Macam saya sebut baru ni lah. Dia bukan sekadar menjajah, mencari kuasa. Turut ada penjajah yang menyebarkan agama Kristian. Dan juga mereka juga membuat ada kesan terhadap apa ni, kajian bahasa antara bangsa-bangsa yang berbeza. Di sini ada ini contoh-contoh persamaan antara bahasa, sebutan Yunani, Latin, Russian dan juga Inggeris. Mother, meter, kan saya nak sebut ni, tengoklah. So di sini linguistik moden. Linguistik moden. So dalam linguistik moden ada beberapa nama yang saya sebut baru ni. Pengaruh besar. Tak boleh pergi pula ni.
Okay, pengaruh besar yang membentuk linguistik moden datang daripada Ferdinand de Saussure. Kerana bahasa Arab ditulis sin waw sin ya ra. Ni ejaan dia lah. Ferdinand de, kita baca ni jangan baca Saussure pula, Saussure. Beliau hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Okay. So, beliau melakukan kajian linguistik perbandingan. Kemudian beliau mendapat ilham dan memulakan kajian linguistik descriptive structure. So beliau membuat satu madrasah barulah, madrasah baru dalam linguistik era moden. Okay. So di sini adalah apa-apa isu-isu yang telah diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Okay. Beliau juga mengatakan bahawa bahasa mempunyai bahan dan bentuk. Ada garis bahan bunyi, garis belakar. Okay. So sebenarnya benda ni dah ada dalam bahasa Arab lama dah. Kita ada sistem mat, sistem titik, sistem bunyi. Okay. So ni de Saussure mengkaji dalam konteks bahasa beliau. Okay. Cuma saya buka ni sebab ada nama. Okay. Selain daripada de Saussure, nampak kan de Saussure juga ada ramai pengikut terbahagi kepada dua aliran. Macam kita lah ada aliran Nahwu Kufah Basrah. De Saussure pun ada dua. Aliran Geneva dengan Copenhagen. Kan ada sini aliran Geneva dan Glossmatic di Copenhagen dan aliran Praha di Prague. Prague ni apa, saya tak ingat apa nama negara dia dulu. Tapi di barat lah. Okay. Selain pada tu, Bloomfield. Ni Bloomfield ni salah seorang sarjana moden dalam ilmu al-lugha al-'am, Bloomfield. Okay. So beliau menuruti langkah de Saussure. Okay, kemudian ada dua lagi tokoh terkenal. Ni ada sini kan. Sapir and Bloomfield. Sapir. Okay. Kemudian ada nama-nama lain, Harris dan sebagainya. So di sini seterusnya buku ni dia berkaji menyentuh tentang bahasa sebagai alat komunikasi. Okay. Bahasa buruk ni mana dia, bagaimana buruk berkomunikasi dalam sistem alam dia. Mungkin dia guna bahasa bunyi ke, suara bunyi ke, suara amaran ke. Kemudian ciri-ciri bahasa manusia. Okay. Jadi ini so kedudukan bahasa Melayu lah. Tapi kita kaji tentang bahasa Arab. Cuma kita tengok dalam konteks asal lughat. Di sini ada tulis. Kelas pertama itu sudah tunjuk syajarah apa? Syajarah lughat al-alamiyah. Ini ada keluarga bahasa dunia. Usratul lughat al-alamiyah. Okay. So bahasa-bahasa dunia termasuk dalam berapa belas ni? 14. Ada 14 kategori. Ini lebih detail. Indo-Eropah. Ni Indo-Eropah lah. Tengok balik. Cuba compare dengan yang saya tunjuk dalam bahasa Arab tu. Ini Indo-Eropah, Inggeris, Jerman, Belanda, Gaelic, Slavia bacalah. Kemudian ada Semit-Hamid. Semit ni Semitik lah. Semit-Hamid. Semit-Hamid di mana Sam dengan Ham. Dia refer kepada anak Nabi Nuh AS. Semit ni Sam, Hamid ni Ham. Nabi Nuh AS dia ada 4. Sam, Ham, Yafith. Seorang lagi nama Kanaan. Seorang lagi nama apa? Kanaan ni mati sebab kufur dengan Nabi Nuh dengan isteri dia yang pro LGBT tu, dan mati dalam banjir besar. Jadi sebenarnya anak dia ada 4. Okay. Yang selamat ni adalah Sam, Ham dengan Yafis. Kalau baca lebih detail lagi, Sam ini pernah dihidupkan oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa pernah panggil
seru dia dan dia hidup supaya nak tunjuk kepada orang Yahudi bahawa Nabi Isa ada mukjizat menghidupkan orang yang mati. Cara ada benda tu ada sekarang. Dulu nak baca buku, sekarang dalam YouTube banyak ni. So Semit ni Sam, Hamid ni Ham. So bangsa-bangsa daripada Semit dengan Hamid ni Arab, Yahudi, ni Aramaic Aramaic ni Aramia, Tigrim, Somali. Dan sini ada Ural, ni Finland, Hungary, Samoyed ni. Okey. Ni kemudian nombor 4, Turki, Mongol, Tatar, Sino-Tibet, China, Siam, Tibet, Miao, Austronesia, Maori, Fiji, Irian. Kemudian ada Swahili, Telugu, Tamil, macam-macam bahasa kan. Dan ada ni kan. So Amerika Utara, Amerika Latin, okey. So bahasa Arab tadi nampaklah, bahasa Arab tadi duduk kat sini. Semit ni, Semit dengan Hamid. Dia satu keluarga. Cuma di sini sebab kita nak tahulah mana bahasa Melayu duduk kat mana. So bahasa Melayu terletak dalam kelompok ke-6 iaitu bahasa Austronesia. Ataupun dulu dipanggil sebagai Melayu Polinesia. Nombor 6 tadi. Jadi ni Austronesia, Maori, Fiji, Hawaii, Malagasy. Nampak? So Melayu dengan Kepulauan Hawaii ni satu rumput lah. Lepas ni bolehlah berhijrah pergi duduk di Hawaii. Okey ni kalau nak tak mampu pergi, boleh kita pergi ke New Zealand. Ni ada Maori. Maori, Fiji, Hawaii dengan satu lagi mungkin istilah sila dia dah. So ini istilah sila, ni bacalah sebab nanti saya cuba cari nanti kalau ada dalam apa Shopee saya bagi link So okey, jadi macam mana orang tahu sejarah bahasa? Pernah dengar kan batu bersurat Terengganu? Batu bersurat apa? Batu bersurat dia kan? So dalam bahasa Arab dikenali sebagai nukush ataupun batu-batu yang ditulis tulisan-tulisan pada batu. Mungkin dulu ada di Kuaniyah. Di roundabout UIA tu sebelum ada keris sekarang ni, dulu ada keris. Sebelum ada keris ada satu batu tu. Batu tu batu bersurat tapi sekarang saya tak tahu telah dipindahkan ke mana. Itu sejarah batu bersurat. Okey. So di sini bahasa Melayu, ni konteks bahasa Melayu. Ni kajian terhadap bahasa Nusantara. Nanti kita belajar bahasa Arab, kita buat kajian dalam aspek bahasa Arab fil lughatil arabiyyah. Okey. Bahasa Melayu, bahasa Arab, tapi kita kena faham bahasa Arab tu dia lebih awal. Termasuk juga sistem kamus. Kita ajiblah Kemudian ada fonetik. Fonetik dalam konteks bahasa dia dalam konteks bahasa Melayu. Okey. Dalam konteks bahasa Arab ni dipanggil makharijul huruf. Makharijul huruf. Ni istilah-istilah dia. Okey. Ni istilah istilah. Dalam konteks ni kita lebih baik ataupun kita tahu dua bahasa lah kita tahu English. So kalau dalam bahasa Arab mungkin disebut al-fam, al-asnan, al-lasawiyah. Cuba Google dia panggil makharijul huruf dia keluarlah al-halaq. Dalam bahasa Melayu ni ada tulis ni, le langit rongga hidung, le langit lembut rengkung daun lidah. Okey, ini adalah makharijul huruf fil fam. Ba, mim, waw, fa, ada 4. Okey, ini pita suara. Ini pita suara ni yang ni pita suara. Ini pita suara kita suara kita ni kita bercakap ada suara sebab kita ada pita. Dia bergetar.
Okay. So nampak kan? Ni kajian phonetic auditory macam mana dalam bentuk frekuensi sebab setiap suara dia ada frekuensi. Sebab tu ada dalam Islam pun kita nampak binatang-binatang pun ada frekuensi bunyi dia. Tumbuh-tumbuhan pun ada frekuensi dia. Cuma bahasanya mereka ada bahasa frekuensi yang tersendiri dah. Cuma kita tak dengar sebab telinga kita ni Allah jadi kita tak dengar. Ni vokal. Okay. Okay, so ni dah. Nampak so ilmu linguistik ni dia satu ilmu yang besar. Kita dapat istifadah dari segi beberapa ilmu ataupun nama-nama ataupun istilah yang ada dalam ilmu lughat al-'am. So idzan saya akan sambung ini. Idzan hunaka يعني العلاقة بين علم اللغة وفقه اللغة. ما العلاقة بين علم اللغة وفقه اللغة؟ كما درسنا في الأسبوع الماضي هناك تشابه وهناك تشابه واختلاف. هناك تشابه واختلاف. طيب. إذن من حيث الزمن، من حيث الزمن يعني من حيث التسلسل الزمني بمعنى مصطلح فقه اللغة بدأ أولا من علم اللغة لأنه هو الأقدم. إذن من حيث المعنى، معنى ما معنى فقه اللغة؟ معنى فقه اللغة حسب قاموس محيط فإن فقه بالكسر العلم. ما معنى فقه؟ فقه معنى tahu, faham. فقيه هو فقيه معنى هو seorang yang faham. Fiqh lughah makna dia satu kefahaman tentang bahasa. Al-ilmu bisyai'. Al-ilmu bisyai'. Wal-fahmu lahu. Wal-fatna lahu. Wa ghalaba ala ilmi ad-din li syarafih. Tapi bila sebut fiqh ni, kita hanya faham dia ni agama saja. Fiqhul ibadat, fiqhul muamalat, fiqhul mirath. Sedangkan fiqh lughah pun ada. Kerana apabila sebut fiqh ni, dia kemuliaan dia ke atas agama. Wa kama arrafa al-lughah Ibn Jinni هو عالم من علماء علم اللغة. هو عرف بأن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. Apa itu bahasa menurut Ibn Jinni? Bahasa adalah bunyi yu'abbiru biha yang dituturkan oleh setiap kaum, setiap bangsa an aghradihim, tentang hajat-hajat mereka, tentang tujuan mereka. Jadi bahasa asalnya adalah bunyi. Dia sebut saut. Orang Arab je faham, tapi dia translate saut bunyi. Jadi dalam konteks makna kita sebagai manusia general manusia lah, tak kira ke Afrika ke mana ke, dia dalam kepala dia bunyi. Cuma bila dia sebut bunyi tu, dia akan keluar dalam bunyi bahasa masing-masing. Kita sebut bunyi. Orang Arab sebut sounds. Orang Inggeris sebut sound. Itu maksud di sini al-lughah aswat yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Idzan من الجمع بين القولين أن ندرك أن مصطلح فقه اللغة يعني أن ندرس الكلام دراسة عميقة ترمي إلى فهم اللغة فهما دقيقا. بمعنى fiqh lughah ni adalah satu ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Al-kalam ni bahasa. Dengan kajian yang mendalam.
yang bertujuan kepada memahami bahasa dengan pemahaman yang detail. Okay? So itu dia makna fiqhul lughah. Okay? Makna dia pengetahuan yang mendalam. Baik. Zuhur fiqhul lughah. Okay? Ini ada contoh lah. لعل أول ظهور مصطلح فقه اللغة كان في القرن الرابع للهجرة على يد ابن فارس. Okay, tadi sejarah tadi linguistik moden mungkin istilah bermula dengan de Saussure. Fiqh al-lughah bermula pada zaman Ibn Faris. Ibn Faris al-mutawaffi sana 395 395 Hijriyah. في كتابه الصاحبي في فقه اللغة Sunan al-Arabiyah fi kalamiha. Itu kitab dia, jadi kitab. Baik. Haitsu dalam kitab ni apa konten dia, apa kandungan dia? Dia ada kajian tentang dirasatun lil qawanin al-'amma allati tantazim laha al-Arabiyyah fi mustawayatiha as-sarfiyyah wan-nahwiyyah wad-dalaliyah was-sawtiyyah. Okay? So ini adalah 4 mustawayat. يتحدث عنها ابن فارس في كتابه. ثم هناك كتاب آخر فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي. Selepas itu فقه اللغة وأسرار العربي الثعالبي. وفيه يرى أن فقه اللغة علم خاص بفقه وفهم المفردات والفروق الدقيقة في دلالاتها. Okay? ثم حاز هذا المصطلح قبول علماء اللغة المحدثين. Kemudian datang ulama-ulama moden ataupun linguistik, the modern linguists, maka mereka telah memberikan satu nama baru kepada ilmu ini, dikenali sebagai ilmul lughah, ya. Wa yuqabil hadha al-istilah al-arabi al-faransi philology. Okay? So dalam bahasa Arab dia bermula dengan yabda min mustalah fiqh al-lughah thumma tahawwala ila ilm al-lughah. Baik. Saya akan mula baca ni. Berkenaan apa yang dibincangkan oleh Ibn Faris. Man yasta'ab al-mawdu'at allati عالجها ابن فارس في كتابه الصاحبي يجدها خليطا من لغة والنحو والبلاغة. Okay? Dalam arti kata lain, fiqh lughah ni dia mengkaji tentang bahasa dalam konteks klasik. Maknanya kalau sebut bahasa tu nahwu, saraf, aswat, balaghah, ya. Dia taklah belum lagi sampai lebih. Maknanya dia masih dalam konteks framework ataupun kerangka tradisional. Okay? Cuma bila munculnya mustalah ilmi lughah, maka bahasa Arab terpengaruh dan berkembang dengan kemodenan fiqh lughah dalam konteks ilmu lughah. Baik. مما سبق يتبين أن فقه اللغة علم عربي خالص. Jadi tak dapat dinafikan. Kalau sebut fiqh lughah memang asal turun-temurunnya lah daripada bahasa Arab. Arabiyyun nash'ah wa tatawwur. Arabiyyul mustalah, Arabiyyul mabahith wal bahithin. Wa anna maqsaduhu al-awwal dirasatul arabiyyah khassah, la dirasatul lughat al-'ammah. Jadi faham tak? Dalam konteks fiqh lughah ni memang bermula aslan Arabi. Dia berkembang daripada bahasa Arab, bermula daripada bahasa Arab, berkembang pun ikut bahasa Arab. Arabil mustalah Arab. Kajian ataupun skop kajian pun ikut cara bahasa Arab. Jadi maqsaduhu al-awwal dirasa al-arabiyyah khassah. Jadi dalam konteks fiqh lughah ni dia memang mengkaji tentang bahasa Arab saja.
Ya, sebab dia perkumpulan bahasa Arab. Dia tidak mengkaji dengan bahasa lain. Adapun ilmu lughah al-'am fahuwa yadrus jami' al-lughat al-bashariyah. Semua bahasa manusia. ومن يستعرض الدراسات الحديثة في فقه اللغة لا يجد إلا شذرات قليلة من اللغات الأجنبية. Kalau kita baca fiqh lughah ni tak adalah banyak sangat berkenaan dengan isu-isu yang disentuh dalam bahasa-bahasa asing. Cuma adalah berkenaan dengan al-musta'rabat ataupun ta'arib, bagaimana perkataan asing diarabkan. Ya? Awak kaji sebab tu dalam konteks ni ada orientalis dia kata bahasa Arab, Quran tu bukan bahasa Arab. Sebab dalam Quran ada bahasa asing. Siapa yang tak tahu dia percayalah benda tu. Jadi apa contohnya? Perkataan-perkataan yang asalnya kan? Sedangkan perkataan tu dia memang bahasa Arab. Cuma ada dipanggil apa? Tafa'ul hadari baina hadarat Rum wa Faris. Jadi ada kemasukan pengaruh-pengaruh tamadun Parsi dan juga Rom pada zaman tersebut. Yang mana tamadun Rom dengan Parsi dah wujud sebelum turunnya Quran. Ya. Jadi perkataan-perkataan tersebut dia masuk ke dalam bahasa Arab disebabkan adanya tindak balas antara dua tamadun ini dengan masyarakat jahiliah pada masa tersebut. Okay, so di sini ada disebutlah benda ni. Idzan baina ilmi al-lughah wa fiqh al-lughah, linguistics and philology. Philology itu fiqh al-lughah. Okay. Jadi dekat sini في القرن التاسع عشر خرج بعض العلماء بتصورات جديدة. Disebabkan adanya kekaburan, kekeliruan, percampuran antara dua ilmu bahasa ni, dua cabang ni, maka the scholars, the linguist, mereka telah mendatangkan dengan satu mafhum yang baru, tasawurat jadidah, dan juga metod yang digunakan. Okay. Contohnya kajian yang berkaitan dengan bahasa Yunani dan juga Latin. وهذه التصورات كانت بداية لظهور مصطلح علم اللغة. Ya. Jadi effort ini, usaha ini merupakan permulaan kepada munculnya ilmu اللغة. وقد ربط المؤرخون ni ahli sejarah, historians. وقد ربط المؤرخون لنشأة هذا العلم بالعالم اللغوي الفرنسي فرديناند دي سوسير. Nampak tak? Sama tadi macam kita baca buku Prof. Abdullah Hassan. Dia menyebut juga benda yang sama. Okay? Jadi the pioneer, dia panggil apa? Pelopor kepada ilmu lugha al-'ami Ferdinand de Saussure الذي استفاد من علماء سبقوه في هذا المجال. ويقول أحد تلاميذ مدرسته, jadi kita bacakan di Saussure ni ada dua aliran kan. Ini salah seorang murid aliran dia. Okay, so inilah dia kata apa dia menceritakan tentang bahasa yang dikaji oleh pemikiran linguistik beliau. Ya, maksudnya dia kata apa? Innal lughat allati tanawaluha fi bahthihim qad darasuha li zatiha bi wasfiha gharadan min al-aghrad al-'ilmiyyah. Mereka mengkaji bahasa tu sebab bahasa itu. Mereka bukan mengkaji bahasa sebagai wasilah min wasail ma'rifah. Bukan sebagai wasilah untuk menyampaikan ilmu. Mereka mengkaji bahasa sebagai dalam konteks bahasa tersebut. ولذلك قال أصحاب مصطلح علم اللغة إن علم اللغة يركز على اللغة نفسها مع إشارة عابرة إلى القيم الثقافية والتاريخية. وبذلك وصفوا هذا العلم بأنه دراسة علمية للغة، وهذا يعني تطبيق المنهج العلمي القائم على ملاحظة الظواهر ثم وضع الفروض النظرية.
Okay. Cuma al-muhdathun ni the modern linguist, ahli linguistik moden, faqad wajadu annahum amam mustalahain. Mereka macam kita sebut minggu lepas lah, mereka bertembung dengan dua mustalah yang dibezakan, dia differentiate oleh ulama-ulama barat ataupun western scholars. Okay, saya yang ni dah sentuh minggu lepas. ويؤكد دكتور عبد الراجحي أن علماء اللغة يدرسون اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها كما يدرسون اللغة في دراسة وصفية، وعلم اللغة يقسم اللغة إلى مستويات صرفية، صوتية، نحوية، دلالية. Okay? Tapi tak perlu hafal benda ni. Maknanya kita tahu kalau ilmu lugha ni dikaji tentang apa basic dia. Hunaka mustawayat wa hunaka majalat. Cuma nanti kita akan tengok apa kepentingannya kita tahu perkara ini sebagai ataupun dalam konteks ta'lim al-lughat al-arabiyyah lughatan thaniyah. Ma ahammiyah ma'rifah hadhihi al-jawanib هذه المستويات اللغوية وفي علم اللغة في ضوء تدريس اللغة العربية لغة ثانية. Okay. Di sini Rajih ni lama dah. Dia baru meninggal pun dalam sebelum COVID gitu. Okay. So saya nampak So di sini ilmu lughah, so kitab-kitab yang telah wujud pada zaman zaman Arab, bahasa Arab muncul, berkembang. As-Sahabi Ibn Faris, kitab Al-Muzhir Lisuyuti, kitab Al-Muzhir Lisuyuti, dia menunjukkan al-ma'na at-turathi la yufarriq bainal mustalahain. Dari segi maksud ataupun mafhum klasiknya, klasik sejak zaman dulu, tidak membezakan antara dua mustalah ini ataupun dalam konteks ilmu lughah wa fiqhul lughah. Illa anna mustalah fiqhul lughah wal asbaq 'inda al-qudama. Okay? Jadi ini pendapat yang diberikan oleh ulama-ulama ataupun linguis ni, kata tak ada beza. Cuma beza dia fiqhul lughah mula dulu, wal aqdam yang lebih lama, lebih senior. Bainama zahara mustalah ilmu lughah litawdih. Cuma selepas itu muncul istilah ilmu lughah ni bukan untuk compete ataupun untuk bertanding ke, tapi dia apa, litawdih, untuk menerangkan dengan lebih jelas. Wat-tarkis 'ala at-tahlil litarkib litarakib al-lughah, dan fokus kepada analisis yang berkaitan dengan struktur bahasa. Okay? Jadi kat sini ada dua kumpulan lah. Satu kumpulan yang dia kata sama je fiqh lughah dengan ilmu lughah. Jadi tetapi ada kumpulan yang kata tak sama. Okay? Jadi terpulang pada awak lah nak pilih yang mana. Tapi kena bagi hujah. Pada saya sama, pada saya tak sama kerana ada hujah-hujah ni yang nanti kita sebut. Idzan al-khulasah. Kita balik ni kejap. Kita balik. Tak apa, nanti saya baca balik nanti. Al-khulasah. Fiqh al-lughah al-ilmu alladhi ya'ni bidirasati al-qadaya al-lughawiyah. Satu ilmu yang mengkaji, tentang isu-isu bahasa, min hais, isu dari aspek aswatiha wa mufradatiha wa tarakibiha. So kemudian dia juga kaji tentang al-mu'jamat wa mushkilat al-mufradat,
ثم وظائف اللغة, apa fungsi bahasa, wa asluha, asalnya, dan dia يدرس اللغة الحضارات ويقارن بين اللغات. Ada kajian tentang tamadun-tamadun manusia dan perbandingan di antara bahasa-bahasa dunia. Okay. Kemudian juga ada berkenaan dengan kajian tentang al-mawtin al-asli lis-Samiyin. Jadi satu kajian khas berkenaan dengan di manakah tempat asalnya bahasa Semitik. Okay. So kemudian ada yahtam bil muqaranat as-sawtiyah wal alfaz al-asasiyah wa bina' al-kalimat wa bina' al-jumlah. Itu fiqhul lughah. Ilmu lughah sama jugalah, cuma yadrusuha min nawahi al-wasfiyah, deskriptif, tarikhiyah, historical, al-muqaranah, perbandingan, ya. يدرس العلاقات الكائنة بين اللغات المختلفة أو بين مجموعة من هذه اللغات ويدرس وظائف اللغة. Adalah persamaan, kaji juga tentang fungsi bahasa وأساليبها وعلاقاتها بالنظم الاجتماعية المختلفة. يرتكز العمل فيه على دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها. يهتم بالتركيب اللغوي والتعريف مستوى. dia juga تركيب dia. من جهة النطق، العلاقة بين اللغة والعلوم الإنسانية الأخرى. يعني mungkin tidak ada secara jelas dalam fiqh lughah. Dia cuma dalam ilmu lughah. Lepas tu dia ada ilmu lughah ijtimai, ilmu lughah nafsi, ilmu lughah al-hasubi. Ustaz, kiranya kalau yang lahjat tu di bawah fiqhul lughah lah kan? Dalam konteks lahjat ni, kalau fiqh lughah ada juga kajian, tapi kalau buka buku Ramadan Abdul Tawwab, dia kaji tentang lahjat-lahjat yang khusus bahasa Arab. Contohnya kalau saya ada kitab tu, saya tak tahu letak mana, hilang ke. Dia kaji tentang Ramadan Abdul Tawwab, dia cerita tentang sejarah bahasa Arab, bermula daripada yang kita tengok masa mula kelas tu, ada Lughatul Arabiyyah Asy-Syamaliyah dengan Al-Janubiyah. Yang ada bahasa Arab utara dan barat, dan ada lahjah-lahjah dia. Kemudian ada cuma dalam konteks bahasa Arab lah. Tapi dalam konteks moden ni, maknanya dia kalau bahasa Arab dalam konteks ilmu lughah al-am, dia kaji dengan lebih luas lahjat. Dia bukan sekadar, bukan dalam konteks lahjah tu lahjah dialek pertuturan macam dialek Mesir, dialek Jordan, dialek Saudi. Dia kaji dialek ni dalam konteks laras bahasa. Dia bukan laras sebut tau. Maknanya dalam konteks laras bahasa. Contohnya kalau bahasa masa kita tulis surat, kalau surat official, dia ada uslub dia. Uslub official. Kalau surat buku cerita, kan ayat buku cerita kalau baca kan, dia ada ayat dia. Tu lahjah lah tu. Dipanggil lahjah rasmiyah, lahjah ghair rasmiyah. Kemudian bahasa, kalau ikut bahasa dalam konteks bahasa mengikut apa nak sebut konteks sosial manusia, kan? Golongan kayangan istana dia ada bahasa dia, kalau rasmi kan. Kalau orang-orang kaya dia ada bahasa dia, itu pun lahjah juga. Kalau orang bisnes ada ayat dia cakap ada cara dia. Kalau orang kampung ada ayat dia. Bahasa sama, cuma cara dia. Sebab tu bila kita duduk dengan orang, dia cakap, kita tahu dia ni masuk kategori mana. Faham? Okay, Ustaz. Cuma sekarang ni sebab ada media sosial, kita tahu dia ni ada lahjah netizen. Dulu tak ada. Kalau netizen ada lahjah dia. So bahasa netizen ni, kalau orang nak buat kajian tentang DR pun bagus. Cuma cuba buat perbandingan bahasa netizen antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu melalui
kajian dalam konteks penggunaan dalam IG ke apa kan, ataupun ambil satu web yang banyak orang komen, so boleh buat kajian lah ya. Diguna macam mana bahasa Arab dan apa beza bahasa netizen bahasa Arab ni, bahasa media lah, bahasa media dalam konteks apa nama, moden. Okay, so di sini ulama fiqhul lughah, idzan ulama fiqhul lughah yadrusuna al-lughah bi'atibariha wasilatan ila ghayah wa hiya dirasat al-thaqafah, ay anna al-lughah juz'un min an-nashat al-insani al-'am alladhi yuhaddid al-thaqafah. علماء العربية كانوا يدرسون اللغة وسيلة إلى فهم النصوص القرآنية، ومعنى ذلك أنهم كانوا ينتهون إلى دراسة لغة هي لغة القرآن. Jadi sebab itu bila sebut kaji tentang bahasa Arab dalam konteks lama klasik, dia tak dapat lari daripada lughatul Arabiyyah, lughatul Quran. Sebab itu dalam konteks UAA pun dia ikut konteks ni lah. Sebab itu ada lughatul Quran. Tapi kalau bahasa Arab dalam konteks bahasa Arab di universiti lain, ya, jadi mereka belajar bahasa Arab dalam konteks lughatul hadisah, ya, modern language for communication, okay, not related to religion. Dia belajar bahasa Arab dalam konteks lain. علماء فقه اللغة كانوا يبذلون قسطا كبيرا من جهودهم في سبيل الوصول إلى إعادة تشكيل اللغات القديمة الأصلية، وهذا عرف عند محاولة الوصول إلى الأصول الأولى للغة الأم. Okay, mana di sini mereka ulama fiqh lughah ni mereka mengembangkan ataupun menggembeling usaha mereka supaya dapat mengkaji tentang bahasa-bahasa lama yang asal. Makna kaji tentang bahasa-bahasa klasik dalam konteks bahasa Arab. Ya, supaya mereka tahu bahasa ni bermula daripada siapa. Hindiah Arabiah ni Indo-Europe lah, Indo-Europe ke ataupun so di sini ulama fiqhul lughah walam yaf'al ulama al-arabiyyah. Tapi kalau ulama yang al-arabiyyah ni, ini fiqhul lughah ini fiqhul lughah, yani. Tapi kalau ulama arabiyyah ni, ulama yang bahasa Arab, pure bahasa Arab, mereka tak kaji tentang perkara-perkara ni. So ni okay. Kat sini ulama fiqhul lughah kanu yurakkizuna ala mu'zam amalihim al-muqaranat al-lughawiyah. Ulama fiqhul lughah mereka mengkaji tentang perbandingan bahasa. Okay. Ulama fiqhul lughah kanu yudrusun lughah bi'atibar lughah mayyitah, lughah maktubah. Bainama darasul Arab lughatan bi'atibar hayyah. Okay. Dalam konteks ni, dalam konteks fiqhul lughah ni, ilmu lughah al-am lah. Ilmu lughah ni mereka mengkaji bahasa ni sebagai konteks, dalam konteks bahasa mati. Maknanya mengkaji bahasa atau bahasa bertulis saja. Tetapi Arab klasik mereka mengkaji bahasa mereka dalam konteks bahasa yang hidup. Sebab itu mereka kaitkan dengan Al-Quran. Bi'tibariha hayyatan mantuqatan mutamassilatan fi qira'atil Quran ala wajhil khusus. Ulama fiqhul lughah kanu yahtamuna bidirasati tarikh al-kalimat, tentang sejarah perkataan. Walam yaf'al ulama al-arabiyyah syai'an min dhalik. Ulama fiqhul lughah kanu yahtamuna bidirasati al-lahjat. Amma al-arab faqad iqtasaru 'ala al-Quran. Jadi Quran. So ini okay. So di sini mimma sabaq yatabayyan anna ad-dars al-lughawi fi kutub al-arab al-aqdamin, ya,
Dalam konteks rujukan Arab klasik, ini rujukan Arab yang lama, tidak, la yasihu idrajuha tahta fiqh lughah. Dalam konteks ketika lama Arab ni tak sesuai lah diletakkan di bawah kategori fiqh lughah. Seperti mana yang difahami oleh linguistik barat. Okay, so dia pusing-pusing kat tu lah dia pusing-pusing macam tu lah apa itu ilmu lughah, apa itu fiqh lughah, dari persamaan dan sebagainya. Okay, jadi dekat sini ada kesalahan natijah al-alaqah baina fiqh lughah wa ilmi lughah. Okay, so ini dia punya apa nama rujukan-rujukan dia lah. Okay, saya nak tunjuk satu okay, ni saya ada satu, saya tunjuk dia punya ni So di sini ada satu al-Arabiyyah wa ilmi lughah al-hadis. Okay, ada yang dapat kitab ni, ada yang pilih kitab ni, cuma saya nak tunjuk sikit saja dalam konteks ni. Jadi saya tunjuk linguistik am dalam konteks bahasa Melayu, ataupun linguistik am bahasa Melayu. Yang ada kat sini tadi, linguistik am bahasa Melayu. Okay, so ini dalam konteks linguistik am bahasa Arab. So nampak kan dari segi susunan dia ada kaitan asalul Quran. Sebab tu kita bincang al-farqu baina ilmi lughah wa fiqhul lughah. Maksudnya dia fiqhul lughah mungkin dia ada kaitan, dia kaji tentang Al-Quran. Ilmi lughah mungkin ada yang kaji, ada yang tak kaji. Okay? Kalau ilmu lughah, fiqhul lughah kaji. Lepas tu ada dalam konteks ni al-lughatul arabiyyah wal Quranul Karim. Jadi maksud dia kitab ni kitab baru, bukan kitab lama. Jadi dalam konteks ni kita faham Muhammad Daud ni, dia menggunakan metod bercampur lah. Beliau campurkan antara konteks lama dan baru. Lepas tu dalam kitab dia ada al-lughatul arabiyyah wal Quranul Karim. Asalul Quranul Karim fil lughah arabiyyah. Hafiz lughah arabiyyah. Terpeliharanya bahasa Arab. Istiqrar lughatul arabiyyah. Konsistennya bahasa Arab. Sautiyatul Quran. Tauhidul lahajatul arabiyyah. Isra' wa tanmiyah lughatul arabiyyah. Tahzib al-lughatul arabiyyah. Si'ah intishar lughatul arabiyyah. Al-Quran. Mufajjir ulumul arabi. Al-Quran itu adalah pencetus kepada munculnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. So nampak dia mula dicampur, dia mula di bab yang kedua baru dia mulakan dengan al-lughah. Jadi mungkin ada kitab lain dia mula dengan lughah dulu. Dia bergantung kepada mazhab yang dipegang oleh scholars dalam yang menulis buku ni lah. Okay? Jadi pengarang buku ni dia meletakkan al-lughah di tempat yang kedua. Maka di sini ada ta'arif al-lughah, ahammu khasa'is al-lughah, at-tabi'atu as-sawtiyyah lil-lughah, as-sawt al-insani taqatan ta'biriyatun bila hudud. Bahasa manusia ini adalah satu tenaga manifestasi, bahasa pertuturan yang tiada limit. At-tabi'at al-ijtimaiyah lil-lughah. Apa fungsi ataupun the nature kemasyarakatan kepada bahasa ataupun fungsi sosial, the social nature ataupun functions of the language. Al-lughah mutaghayyirah. Ini perubahan bahasa. Dari segi taghayyur sauti, taghayyur sarfi, taghayyur tarkibi, ad-dalali. Ini yang saya sebut tadi mustawayat tahlil al-lughawi. Lughah muktasabah. Ini bahasa yang diperolehi ataupun language acquisition.
Al-lughah nasaq, bahasa sebagai satu sistem. Yang ni bahasa, lahjah dan lahan. Lahan. Lughah dan lahjah. Ni dipahami lahjah ni ada dua Satu lahjah pertuturan ikut geografi, satu lagi lahjah bahasa tu bahasa baku, cuma dipanggil laras bahasa. Lahjatul fard. Lahjatul fard ni kita faham. Dia bukan merujuk kepada bangsa. Setiap orang, walaupun dia bangsa sama, macam kelas kita ada 7 orang, walaupun dia guna bahasa Arab, dia ada lahjah dia sendiri. Ini dipanggil personal lahjah, personal slang dia. Mungkin disebabkan penggunaan cara disebut. Al-alaqa bainal lughah wal lahjah. Okey, apa hubungan antara bahasa dan lahjah? Al-lahjah wal lahan. Lahan ni macam kecacatan bahasa lah ataupun salah penggunaan bahasa yang kita belajar dulu kan. Lahan. Ihtimam al-qudama bi jam'il lahjat al-mukhtalifah lahjat. Okey, ini lahjah-lahjah ni merujuk kepada lahjah al-qabilah. Kita faham bahasa Arab turun dalam lahjah apa? اللغة العرب، اللغة القرآن الكريم نزل على أي لهجة؟ Quraisy. Okey. Jadi banyak lahjah. Sebab itu ada qiraat. Yang mungkin orang tanya kenapa ada qiraat? Kita sebab dia ada perbezaan lahjah. Itu maksud dia. Jadi lahjah di sini bukan maksud lahjah slang, lahjah moden sekarang ni. Kaifa haluka, kif halak, izayyak, kita bukan. Dia maksud lahjah dialek, lahjah qabilah. Sebab tu ada al-qiraat as-sab' ataupun disebut juga al-qiraat al-'ashr. Qiraat 7 ataupun qiraat 10. Dia ada kaitan kepada benda-benda ni. Dan di sini ada ilmu al-lughah, an-nash'ah wal malamih wal manahij was-silah bil 'ulum al-ukhra. Tarikh ad-dars al-lughawi tasaulat haula an-nash'ah. Al-bidayatu jaddah lid-dars al-lughawi. Bilakah bermula dengan seriusnya pengkajian bahasa, kajian bahasa, ilmu al-lughah. Kenapa ada banyak ta'rif? Macam tadilah kita duk pening daripada 2 minggu lepas, ta'rif ilmu al-lughah, fiqh al-lughah, ada sama ada tak sama. Kenapa jadi asbab begitu? Kenapa? Okay. Malamih al-bahs al-lughawi fi daw ilmu al-lughah al-hadith. Ini dah kita tengok dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Linguistik moden. Ini dipanggil ilmu al-lughah al-hadith, linguistik moden. Ilmu al-lughah wal 'ulum al-ukhra. Ini ataupun dikenali sebagai na'rif aidan bi ilmu al-lughah at-tatbiqi. Applied linguistic. Ini sebagai ilmu al-lughah ijtimai. Ni apa nama? Psycho, bukan psycho, betul lupa apa tadi. Sosiolinguistik, ilmu al-lughah ijtimai. Ilmu al-lughah nafsi, psikologi kan, psikolinguistik. Antropologi, antropologi lah. Geografi ni geografi kan. Geolinguistik. Siasi. Politik pun ada, ilmu lughah siasi. Dalam konteks bagaimana persaingan politik itu menyebabkan adanya kajian bahasa ahli politik kan. So dia ada punya laras-laras dia, kajian dia, penggunaan. Kalau dalam bahasa Melayu, zaman sekarang bila zaman sekarang ada perkataan dalam bahasa, penggunaan perkataan wewenang apa semua tu dalam konteks bahasa Melayu lah. Dulu pun dah pakai, tapi disebabkan aliran sekarang ni dia pakai, dulu tak pakai, dulu pakai biasa-biasa. Aliran sastra dia pakai banyak sikit. Kemudian al-manahij al-hadithah li dirasat al-lughah. Bila kita buat kajian berkenaan dengan ilmu lughah al-ijtimai ataupun ilmu lughah al-'am, kita kena ikut manhaj. Semua bidang kita belajar ada manhaj. Lughah ada manhaj. Bukan tulis tesis saja manhaj. Fiqh pun ada manhaj.
Sebab itu manhaj ada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas, Masalih Mursalah itu manhaj bidang fiqh. Bidang bahasa Al-Manhaj, Al-Wasfi, Al-Tarikhi, Al-Muqaran, Al-Taqabuli. مستويات البحث اللغوي المستوى الصوتي، صرفي، تركيبي، دلالي. العلاقة بين المستويات عند القدماء والمحدثين. عند القدماء ada kan digunakan juga al-qudama. Al-muhdath, jangan baca muhaddis. Muhaddis tu ahli hadis, ulama hadis. Muhdath modern. Aswatul Arabiyyah bainan nazari wa tatbiq. Jadi kita tengok dalam bahasa Melayu kan ada tulis konsonan dengan vokal. Ini dia dah as-sawa'id was-sawa'id. Al-fasl al-khamis aswat al-arabiyyah bainan nazari wa tatbiq. Al-aswat al-lughawiyyah fil arabiyyah. As-sawa'id vokal. As-sawamit konsonan. As-sama'. Kita tengok tadi dalam buku linguistik tu kan. Dia panggil apa? Deria pendengaran. Ini as-sama' lah. Jihaz as-sama'. Dia dalam konteks ilmu lughah al-am ni dia juga kalau kita buat kajian tentang sebutan ada jihaz nutuq. Jihaz nutuq kan dia buat dalam bentuk grafik bagaimana makharijul huruf. Tapi juga ada telinga sebab telinga memproses bunyi sebelum dimasukkan dalam bentuk isyarat ke otak untuk difahami. Ini ada masuk tentang sains lah sikit sebab ni ada disebut tentang neurolinguistik as-sama'. Dia dalam bentuk frekuensi frekuensi bunyi tu. Okey. Jihaz an-nutq, makharij al-aswat as-samitah fil arabiyyah. Sifat al-aswat. Sifat. Jadi ni macam tajwid lah pula. Kan sifatul huruf ada yang berlawan, ada yang tak ada lawan. Yang tak ada lawan, sifat huruf yang ada lawan, al-hamas wal jahar, al-shadda wal rakhawah, al-tawassut wal tarkib, al-itbaq wal infitah, al-isti'la wal istifal, al-tafkhim wal tarqiq, al-izlaq wal ismat. Adapun sifat yang tidak ada lawan, yang berdiri sendiri, as-safir, al-takrir, al-tafashi, al-lin, al-qalqala, al-istitalah. So dia bercampur sikit dah dengan kajian qalqalah ataupun tajwid. Tajwid. Okey, zawahir sautiyah. Selepas daripada bunyi, maka datanglah bunyi-bunyi digabungkan VK. KV, konsonan vokal. Apabila bunyi konsonan digabungkan dengan vokal, maka dia akan jadi satu bunyi. Kan, satu bunyi. Alif baris atas A. Kalau letak baris tak ada huruf, dia tak bunyi. Ba baris atas ba. Maka dia jadi satu bunyi. Satu fon. Fon pula bu digabung dengan satu bunyi lagi. Buku. Maka dia jadi satu suku kata, maka dia dipanggil maqta'. Maqta' ni suku kata. Okey, suku kata, maka digabung jadi kalimah. Ke kalimah dia ada nabar, intonasi. Intonasi. Ada intonasi tinggi, ada intonasi rendah. Al-khata' fi an-nabar. Kalau kita sebut ayat tu dengan intonasi yang lain, dia bermaksud membawa maksud yang berbeza. Dia boleh jadi ayat penyata, dia boleh jadi ayat soal. Tanghim ni stres. Stres ni apa? Masalah kalimah kitab. So kita tekan kitab tu pada kaf ke mana? Kitab. Mana? Aina tanghim? Ba. Bukan ba. Ba tu sebab kita waqaf. Kitab, ta. Okey. Talib. Kat mana kita tekan? Ta. Baru bunyi cara Arab. Kalau kita sebut talib itu Arab tak fusha nama dia, itu Arab Melayu ataupun dipanggil Arab Celuk. Talib, ana talib jadid. Ana talib jadid.
baru bunyi tanrim betul. Tanrim Arabi. Kalau guna ana talib itu tanrim Malayui. Tanrim Malayui, Jawi, Jawa. Al-waqaf berhenti. Jadi waqaf tu bukan sekadar ada dalam Quran, ada waqaf tam, waqaf jaiz, waqaf haram. Waqaf pun ada dalam kajian linguistik. Okey. So al-waqaf. Di sini ada uyub, kan ini teori kecacatan bahasa. Uyub istikhdam as-saut. Jadi kalau nak jadi guru bahasa Arab, dia kalau katakan dia lidah pendek ke apa ke, dia kena berusaha untuk sebut dengan sejelas-jelas yang mungkin sebab dia menjadi model kepada pelajar ketika menyebut bahasa Arab. Nutq al-Arabiyyah, nutq al-lughat al-Arabiyyah. Jadi bahaya orang tak ada gigi, susahlah sebab dia ada makhraj huruf daripada gigi, maka dia kena pasang gigi palsu. Sebab tu orang tua-tua nak baca Quran, dia kena pasang, dia kena letak gigi. Gigi dia tak ada apa? Dia dah tak ada pengandang, tak ada apa nama tingkap binding ke blind. Di marhalah at-tadrib ala sihhat an-nutq, an-nutq. Jadi kita ni kena sebenarnya nutq ni dia ada satu isu dekat sini. Kadang-kadang kita bukan tak boleh sebut, kita dah terbiasa sebut cara yang tak tepat. Tapi dia memerlukan kepada tadrib, mumarasah wa tadrib. Perlu kepada praktis dan juga latihan. Berulang-ulang. Ya. Di sini ada sarf al-Arabiyyah. Kan di sini ada istiqaq, ada al-istiqaqat, as-sarf an-nahwu, ad-dalalah. Ini al-lughawiyyin al-qudama. Okey. Ini mungkin ada at-taraduf wa at-tadad. Taraduf ni sinonim, at-tadad antonim, perkataan serti, perkataan berlawan. Ya. Ada kitab khas at-taraduf fil Quran, at-tadad fil Quran. Google je sekarang ni ada dah, saya boleh baca dalam bentuk e-book. Tak payah pergi cari kitab Arab kat Malaysia, nak cari kitab Arab kat mana? Mana ada maktabah Arab. Orang yang tahu cari, dia tahu dah cari. Dulu dekat Jalan Gombak Lama tu adalah, saya tak ingat, saya pernah pergi, lepas tu saya jarang pergi. Nazariyah as-siyaq. Dalam bentuk konteks, mana konteks. Ini perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. At-tatawur al-lughawi, at-tatawur ad-dalali, perkembangan makna. Macam mana makna, dulu makna lain, sekarang makna lain. Macam mana dia berkembang, macam mana dia jadi sempit. Macam mana makna tu berpindah daripada makna lain kepada makna lain. So ini dibincangkan. Ini tasnif al-lughat. Ini pengkelasan bahasa mengikut rumpun bahasa. Rumpun bahasa. Al-usrat al-lughawiyah. Ini ada kat sini, al-usrat al-lughat al-afro-asiawiyah. Afro-Asian language. Furu' al-lughat al-samiyah. Ini apa nama, Semitic language. Nampak tak dalam buku ni? Tadi dia buat kajian tentang khasais lughah Arabiah. Dia buat kajian juga tentang khasais al-mushtarakah fil lughat al-samiyah. Ciri-ciri ciri-ciri yang sama di antara bahasa Semitik. Al-khasais sautiyah wa sarfiyah wa tarkibiyah wa dalaliyah. Kemudian di sini ada al-Arabiyyah al-mu'asirah. Al-Arabiyyah al-mu'asirah. Bahasa Arab ni sama je daripada dulu sebelum turunnya Quran. Maknanya bahasa Arab tu dah mantap, dah stabil. Turun Quran sampailah sekarang. Cuma dia ada laras. Contohnya kalau kita baca kitab turas, dia ada cara baca dia. Kitab turas dia tak ada tanda, tak ada koma, tak ada titik, tak tahu ke mana kat berhenti. Lepas tu kalau baca kitab fiqh ada baca dia. Kitab lughah ada cara baca dia. Kitab usul fiqh ada cara baca dia. Jadi jangan claim kalau tahu bahasa Arab boleh baca kitab Arab semua. It is nonsense. Nonsense. Orang yang tahu nak baca kitab usul fiqh
dia kena pergi belajar kitab tu, dia kena talaqi. Dia kena talaqi kitab tu 2-3 kitab baru dia boleh baca betul. Orang yang baca kitab fiqh dia kena pergi talaqi kitab tu, bukan oh tak apalah saya dah tahu bahasa Arab, pergi beli baca sendiri, dia tak faham. Dia takkan faham sebab dia larang bahasa dia lain. Kalau baca surat khabar, buku cerita boleh lah. Al-Arabiyyah bain al-istiqrar wal murunah. Macam mana bahasa Arab tu antara konsistensi dan juga flexibility. Al-juzur al-Arabiyyah bain al-ma'ajim wal Quran al-Karim. Bagaimana kedudukan bahasa Arab dari segi asalnya di antara mu'jam dan juga Al-Quran. Bahasa Arab moden, ni dah moden lah. Waqi' al-Arabiyyah al-mu'asirah, dari segi realiti bahasa Arab moden, the modern Arabic language. Kedudukan geografi bahasa Arab, lahajat al-Arabiyyah al-mu'asirah. Okay. Ini kalau sebut lahajat Arabi mu'asirah ni lebih pada slang sebutan lah. Dia bukan lahajat qabail lagi ya. Slang-slang bahasa Arab yang sekarang ni lah. Jadi nampak kan dalam kitab ni dia kaji tentang ilmu lughah al-'am fi lughah Arabiyyah daripada konteks klasik hinggalah ke dalam era moden. Lepas tu dimasukkan dalam al-fasl as-tasi' al-lughah al-Arabiyyah wal hasub. Bahasa Arab dan komputer. Ni dalam konteks bahasa kita dipanggil computerization ataupun digitalization. Al-lughah al-Arabiyyah wal raqmanah. Istilah dia ar-raqmanah. Tarqim tu digital. Ataupun hasub ataupun dipanggil hausabah. Al-Arabiyyah wal hausabah. Ini dipanggil computerization. Istilah istikhdam al-hasub bil ihsa' al-lughawi. Bagi yang belajar bahasa Arab, macam mana perkataan dibuat analisis secara komputer. Jadi digunakan satu software yang dikenali sebagai Corpus ataupun Sketch Engine. Daripada Sketch Engine tu datangnya Corpus. Corpus ni dalam bentuk pembahagian perkataan ikut kategori. Google ada Sketch Engine, dia boleh guna macam-macam bahasa ya. So dia akan datang analisis, istikhdam fi tarkib, tahlil, istikhdam fil fahm al-automati, istikhdam fil ma'ajim. Okay. So ini contohnya dia ada satu, dia banyak dulu dipanggil Sketch Engine. Kita boleh ambil teks tu daripada teks elektronik, buku teks ke apa ke, kita upload dalam sistem tu akan keluarkan perkataan ikut kategori. Masalah kitab ni ada berapa fi'il, ada berapa huruf, ada berapa isim fi'il huruf, ataupun kita boleh setting, kita boleh buat automation. Kita minta dia keluarkan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi kita tahulah buku ni kat mana kekurangan dia, kat mana kelebihan dia, kekuatan dan kelemahan. Okey? Itu tujuan kita belajar ilmu lughah al-hasubi. Termasuk juga dalam konteks apa? Tarjamah, translate dipanggil tarjamah al-aliyah. Itu dipanggil machine translation. Tarjamah al-aliyah. Ada kat sini. Istikhdam fil fahm al-automati li siyaq al-lughawi, istikhdam fil ma'ajim al-aliyah. Ini dipanggil e-dictionary. Istikhdam fi tarjamah al-aliyah ni machine translation ataupun e-translation. Dia panggil apa? Google Translate sekarang ada banyak macam-macam, AI pun ada. Wa fi ta'lim al-lughat. Jadi kita belajar semua ni nanti macam mana kita kaifa nastafid min hadhihi al-ulum fi ta'lim al-lughat, khususan ta'lim al-lughat al-arabiyyah. Al-lughah wal ma'lumat wal 'aulamah. Bahasa dan maklumat dan globalization. Al-Arabiyyah wa tahaddiyat al-'aulamah. Bahasa Arab dan cabaran globalization. Mana kita tahu bahasa Arab
salah satu bahasa rasmi kat dunia ya, tustakhdam fi al-Umam al-Muttahidah. Cuma kita nampak ya. So ini kajian-kajian yang berkaitan dengan so nanti ini salah satu kitab. So nanti setiap orang dah ambil kitab-kitab dia, dihuraikan macam ni lah يعني كيف نستفيد ونفهم هذا الكتاب ما أوجه الاستفادة ومن هذا الكتاب في دراسة علم اللغة العام على الأقل نعرف مراجع ومصادر في دراسة علم اللغة العام. Baik. So dekat sini saya ada macam saya Google mabahis fil ilmi lughah al-am. So di sini ada kitab-kitab Arab ni. Ferdinand de Saussure, Books Arab for Me. Nampak skrin kan? Nampak. So ni ada kitab dia cuma pandai-pandai lah kan. So download lah. So kitab ni kitab lama cuma dia orang scan. Kitab Ilmi Lughah al-Am. Ilmi Lughah al-Am. De Saussure. Ni de Saussure ni dia Perancis. Ada mutarjem lah, translated oleh Dr. Yoel Yusuf Aziz ni kan. Nama saya tak nama sebut, nak baca saya tak pasti. 85. Carilah klik ni. Tahmil Alkitab. Saya pun tak pasti Ada boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Ilmi Lughah al-Am. Okay. Jadi kat sini ada apa lagi? Ni ada Maudhu' Hadaf. Ni ada kitab lain. Abdul Sabur Shahin. Tahmil kitab. Saya letak dalam tu. Fi ilmi lughah al-am. Okay. So dekat sini sama juga. Kat mana kitab dia? Tahmil kitab. Bila kita buka adalah. Macam itulah saya jumpa kitab-kitab ni. Tanpa perlu pergi ke maktabah. Tanpa perlu pergi ke maktabah. Cuma di maktabah ada satu kitab khas yang ditulis oleh Prof. Asif. Cuma ditulis dalam konteks ilmu lughah al-am untuk student undergrad. Sebab subjek tu ada ke education. Tapi dekat education saya tak pastilah Dr. Suraya guna kitab apa. Tapi kalau dekat Qasim Lughah Arabiah ada di kitab Khadim. Ini mabahis. Ini kitab apa ni? Ini mabahis fi ilmi lughah wa manahij al-bahth al-lughawi. Ini berkaitan dengan apa furu' fi ilmi lughah. Apa pecahan-pecahan ilmu yang dipelajari dalam linguistik am dan juga metod yang digunakan. So di sini dia ada bagi ta'rabit al-kitab ni. Kan saya muwafiq dulu. Murajaah. Saya tak pasti ke mana boleh tak download ni. Iqra' al-mazid. La yumkin qira'ah kitab. Tak boleh. La yumkin qira'at al-kitab atau tahmiluhu hifazan ala huquq an-nashr. Jadi tak semualah yang boleh baca dan download. Boleh tengok gitu je lah. Cuma carilah, kadang-kadang ada juga orang lain dia panggil independent lah ataupun bukan scammer, dia freelance punya dia letaklah kitab-kitab ni Okay. Cuma saya nak tunjukkan satu benda baru yang ada dalam IIUM library. Nak buka website library buka website library. Okay, sekarang nampak website library Dia tinggal loading sekejap. Okay, nampak ni Dalam website library ni, nampak saya sekarang ni ada welcome kan. Welcome to new students at IIUM and welcome back to the existing students.
Saya scroll ke bawah. Nampak tak di sini ada Open Access Arabic. Sini ada Al-Mashkat, ada Maktabah Syamilah, Maktabah Waqfiyah Arabic Collection Center. Kan biasa pelunjuk dulu Maktabah Syamilah ni. So cara lagi tak kat sini. Bukan untuk subjek ni sajalah untuk subjek lain yang ni idza kuntum bihaja ila kutub yumkin al-husul 'alayha min hadzal mawqi'. Okey, cuma dari segi Ustaz, download maksudnya tak perlu download Maktabah Syamilah, guna je IIUM Library punya? Saya tak pernah cuba sebab kita sekarang dekat luar. Kalau nak download kena cuba daripada dalam sebab dia guna server URA. Sebab sekarang ni mungkin tak boleh lah sebab kita guna internet lain. Kalau kita buka sana. Faham maksud saya kan? Kalau kita masuk URA, kita buka web, ada yang kita tak boleh kita tak access. Kalau kita buka di dalam URA, guna Okay, sini ada takhrij hadis pun ada. Said Quran.com Rare Book Special. Di sini ada di journal pun semua ni. Okay, kalau pinjam buku lupa nak bayar saman, bayar kat sini lah. Ada clearance apa kan. Deposit, lepas tu nanti nak grad apa kan, tiba-tiba dah apa nama tak sempat datang UA ke apa kan. Online payment, charge, membership. Nak demo buku pun boleh sini. Okay, ada announcement. Okay, ni buku. Satu lagi pada 7 November, saya tak pasti 7 November tu bila? Minggu depan. Minggu satu lagi lah. Minggu depan saya insyaAllah lah saya cuba untuk datang face to face minggu depan. Cuma itulah sebab dua minggu ni, minggu depan dan minggu satu lagi saya masih kelang kabut pergi ke sekolah, observe. Jadi itulah sebab besok saya pergi sekolah lagi. Minggu depan tu saya pergi Rawang lagi. Minggu depan tu saya pergi lagi. Jadi insyaAllah saya confirmkan balik minggu depan saya cuba untuk datang face to face. Cuma di sini minggu depan pada Allah Akbar. Apa nama sekejap. Sekejap. Pada tu research method 31. Cuma nanti pada beberapa bulan nanti kita akan pergi ke sini kalau kita sempat 6 hingga 10 November nanti ada book festival. Kita pergi sendirilah nanti Thank you, Ustaz. InsyaAllah. Okay. Ustaz kat mana? Dekat tak apalah apa nama. Ada saya share kat situ. Okay. Okay, so saya rasa Ustaz boleh tunjuk tak cara nak guna Maktabah Syamilah tu? Maksudnya kalau macam nak download ke boleh ke tak boleh download? sekejap. Saya nak cuba sekejap. Lepas saya takut. Okay, sini ada.
tasaffuh. Dia ada akidah, nampak kan, tafsir, ulum Quran, tajwid, kitab sittah, syuruh dan sebagainya, ulum usul fiqh, mantiq. Tapi saya kata lagi bahasa je, sirah, kutub lughah. Jadi kutub lughah 80. Qaimah al-kutub, saya cuba buka ni An-Nawadir fil Lughah. Setakat ni boleh baca lah kot. Bab-bab ni setakat ni baca secara online. Mana baca online lah ni. Oh, dia bukan download lah, jadi baca dekat website Bukan sendiri. download baca je. Sebab kalau download ni mungkin dia takut nanti ada isu dengan copyright. Dan copyright nanti dia UIA boleh kena saman. Ni dia digitalkan buku dia ke dalam bentuk web lah. Faham Ustaz, terima kasih. Syukran. So bolehlah apa nama explore kitab ni insya-Allah. Mungkin kita boleh mula insya-Allah takdim 2-3 minggu lagi ke apa sebab bagi saya habiskan dulu beberapa ni. Khalini da'ni antahi min تقديم بعض القضايا المهمة في علم اللغة العام. طيب هل هناك سؤال؟ Ustaz, saya cuma terfikir je lah kan dia Ustaz kata kalau Al-Quran diturunkan dengan lahjah Quraisy. Maksudnya bahasa Arab dalam Quran Fusha ke dikira lahjah Ustaz? Okey, sekarang ni lahjah dalam konteks yang lama dia masih bahasa Fusha. Kalau sebut lahjah qadimah tu lahjah, dia merujuk pada lahjah qabilah. Bangsa Arab ni dia banyak kabilah. Kabilah Quraisy, kabilah Bani Hashim, kabilah tu. Semuanya masih bahasa Fusha. Cuma dia ada bahasa masih bahasa sama, cuma adalah perkataan-perkataan yang berbeza sikit antara dia dari segi bahasa dan juga sebutan. Tapi dalam lahjah Lughatul Arab Al-Hadithah ni, bahasa moden ni, dia merujuk kepada slang sebutan yang, jadi lahjah dalam konteks moden dengan lama bezalah. Okey. Faham Ustaz. Terima kasih. So qiraat 7 qiraat yang qiraat Quran tu sebab lahjah lah. Tapi lahjah tu bukan maksud lahjah moden ni. Dia masih masuk lahjah Fusha. Bukan lahjah Amiyah. Jadi tu ada beza. Kalau lahjah yang lama dipanggil lahjah Fusha. Ini lahjah Amiyah. Ustaz, saya masih tak dapat request. Saya tak accept lagi. Ustaz cuba Ustaz pergi dekat double button 3 tu. Tekan yang approval. Ada tak nama saya? Yang ada button 3. Bukan dekat team. Memang jaya. Microsoft Team ni bila saya buka, Microsoft Team ni, tak adalah pula kan. So mana button 3 mana button 3 nya? Cuba tengok button 3 kat tepi ataupun dekat bawah aktiviti. Sebab sini ada add member tapi kalau bagi email boleh lah kot. Saya add sini add team. Sini ada add member. Di sini kita masukkan nama team, nama email. Nama apa tu? Nama Nur Fatimah Az-Zahra. NUR FATIMA tu yang tu. Okay, saya add.
Sudah add? Okay, dah dapat. Terima kasih Ustaz. Okay. Ini settle. Okay. InsyaAllah سأتأكد يعني قبل المحاضرة القادمة إن شاء الله في محاضرة saya cuba إن شاء الله kalau tak ada kelas dengan apa ni observe ya. Dan saya petang-petang saya dekat situ dia hujan terpelik sikit, hujan pokok-pokok tumbang tu saya Ustaz, okay. lepas tu izin bertanya juga, kalau untuk yang present tu plan tu nak ikut macam mana, sebab buku dekat tim lain, maksudnya buku tu tersusun secara rawak macam tu kan, jadi macam mana nak tahu siapa yang takdim dulu apa semua, sebab semua dah dapat buku, cuma turutan tu buat undi lah siapa nak dulu. Oh, buat undi, okey. Undi buat undi lah, saya buat dulu, tak apalah. Okay. Okay, إذا إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. Tak ada soalan lagi? Tiada. طيب إلى اللقاء. السلام عليكم. Syukran jazilan Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Syukran Ustaz.